Sebagai orang dalam industri ni, harapan saya lah sebenarnya, dah lebih 20 tahun duduk dalam industri ni kan. Harapan saya nak tengok semua orang industri bersatu padu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ni kita bersiaran di podcast Masuk Angin Keluar Asap. Dalam episod 11 membicarakan tentang bertahan atau ubah haluan. Right, so ini satu orang kata tajuk yang panas ni. Bertahan atau ubah haluan. Nah, ini tak ada kena mengena dengan orang bercinta ke, orang kahwin ke, orang putus cinta ke, orang suami isteri, tak ada. Ini cerita pasal kehidupan, pasal kerja, pasal situasi terkini dalam industri kreatif yang melibatkan anak-anak seni televisyen ni. Dalam keadaan sekarang lah yang kita dengar ialah semua orang terkesan. Terutamanya kita dengar macam-macam cerita lah. Tapi yang paling penting yang saya nak bercerita hari ni, siang tadi saya telah pergi ziarah dalam orang kata memberikan sumbangan daripada tabung anak seni yang kita kutip. Minggu lepas saya telah melancarkan tabung anak seni yang diusahakan oleh Persatuan Penerbit Televisyen Malaysia, dan kita telah mendapat 5 penyumbang yang contribute kepada tabung itu. Jadi hari ini kita dah dapat dalam 5-6 orang yang memohon tabung tersebut. Jadi hari ni yang saya mampu buat 2 je. Tahulah di Kuala Lumpur ni pergerakan ni, kalau kita bergerak pergi 2 tempat je dah habis dah setengah hari. Kan? Jadi hari ni saya sempat pergi ke Pangsapuri, Bandar Tasik Selatan. Saya pergi jumpa Aimi ataupun Muhammad Saimi tadi. Beliau merupakan seorang pengurus produksi. Banyaklah program-program TV yang dia buat. Dia dah tak bekerja sejak Februari lalu. Last project dia buat sebuah telemovie. Dan yalah, bila dah berada dalam industri ni, kalau jadi pengurus produksi tu, kalau buat telemovie tu, paling-paling tidak pun gaji dia 3-4 ribu dalam masa 7 hari. Tapi bila dah tak ada projek, memang tak ada pendapatan langsung. Mungkin ada tabung simpanan dia dah habis. Dan walaupun dia kata dia usaha pergi buat kerja-kerja sampingan yang lain, contohnya ada event dan sebagainya, tapi tak cukup nak menampung kehidupan seharian. Walaupun isteri dia bekerja sebagai kerani, dia ada 2 orang anak. Jadi dia kata Datuk, saya dah tak bayar rumah dah 2 bulan. Kereta saya dah kena tarik, Datuk. Kan? Lepas tu saya tanya dia, so bertahan atau ubah haluan? Dia marah, dia kata, no, takkan, Datuk. Dia kata, saya akan bertahan dalam industri ini. Jadi saya kata, kenapa nak bertahan kalau kau pun tak boleh survive? No, dia kata kehidupan dalam industri ini sangat-sangat menyeronokkan. Dan dia telah terlibat dalam seni ni sejak di bangku sekolah lagi. Dan yang paling bestnya, dia kata, sebelum ni saya bekerja sebagai polis. Dia kaki tangan awam dia. Dan dia meletakkan jawatan. Ada pangkat juga dia lah. Dan masuk dalam bidang ni kerana minat dia. Kecintaan dia kepada Amy. Kita dapat maklumat dah lama tak ada job kan. Jelas dia duduk kata di Kuala Lumpur ni, kalau tak ada kerja dengan segala macam kos kan. Bayar rumah. Kata rumah pun dah tak bayar rumah. Dah 2 bulan jugalah. Dah 2 bulan. Kita dah kena tarik dulu kan. Dah kena tarik. Jadi Mi, macam mana sebab kalau keadaan berterusan macam ni? Itulah sebenarnya tu. Saya sendiri pun agak pening lah nak fikir macam mana saya nak meneruskan. Tapi nak tak nak, hidup kena teruskan. Kalau buat masa ni memang saya dah tanya lah a few production berkenaan dengan projek-projek yang diorang ada. Tapi apabila saya dapat jawapan, kebanyakannya mengatakan mereka tetap kerja tu ada, projek tu ada, tapi masalahnya mereka belum dapat apa-apa projek yang diberi pihak
pihak stesen untuk mereka buat kan. So jadi saya pun terpaksa menunggu lagi. So dengan keadaan berapa bulan ni, sepanjang yang terakhir saya buat projek pun pada awal bulan 2 tahun ni, itu pun hanya telemovie untuk berdaung untuk 7 hari telemovie, berapa lah sangat kan untuk survive. Itu pun lebih kurang sebulan sahaja boleh survive, boleh bertahan hidup kata orang. Macam tu lah. Jadi apa yang saya buat, saya macam-macam lah. Saya buat kerja luar, ikut event dan sebagainya. Asalkan benda tu boleh membantu saya mendapatkan kewangan untuk sara family, saya teruskan macam tu je lah. Nak kata quit, tak boleh nak quit sebab itu passion, minat saya kan. Memang saya minat bidang seni, bidang hiburan ni memang saya minat. Saya bukan pergi ke arah apa kata orang nak glamour, tidak. Sebab saya pun kerja di belakang tabir saja. Walaupun di belakang tabir, peluang untuk dihadapan kamera tu ada, sentiasa ada. Tapi saya memilih di belakang kamera kerana kita bekerja macam family kan. Kita bergerak seronok. Dan kita setiap masa kita ada benda baru. Kita boleh tengok tempat baru, keadaan kawasan yang baru yang mungkin kita tak pernah rasa duduk di satu tempat. Tapi apabila kita berada di dalam production ni, utama dalam penggambaran, kita dapat merasakan duduk di satu tempat yang kita tak pernah rasa. Contoh mungkin ialah keadaan keselesaan itu, dan rasa macam ketenangan di satu tempat. So benda tu yang kadang membuatkan kita rasa seronok, kita rasa macam penat tu hilang apabila kita berkarya. Kata pasal berkarya, memang kita, orang kata PM sebagai seorang pengurus produksi ni, dia memang berkarya, tapi dia lebih terperinci apabila dia melihat naskah skrip itu sendiri. Apabila kita kena faham jalan cerita, barulah kita kena tahu apa keperluan-keperluan untuk kita diadaptasikan cerita itu ke dalam kamera kan. So contoh lokasi dan cara prop tu, kadang walaupun prop bukan PMPK, tapi kita akan bekerjasama dengan pihak pertukan dan sebagainya. Itu yang kadang-kadang kita seronok. Walaupun dalam seronok memang ada tekanan sebab permintaan pada pihak director tu sendiri. Kadang-kadang director ni dia beyond dia punya limit, dia punya fikiran dia orang, dia nak sesuatu tu lebih. Kadang kita ni berkarya, kita faham, tapi itulah 10 tahun dah kan. Ya, lebih kurang 10 tahun dah. Sebelum ni ada rasa susah macam ni, teruk macam ni? Yang terakhir ada rasa COVID waktu lah. PKP lah. COVID lah. Itu hampir kan setahun lebih tak bekerja kan. Tapi waktu tu alhamdulillah saya masih ada simpanan KWSP yang boleh dikeluarkan sebagai simpanan sebelum saya masuk dalam industri. Tapi saya tak mengeluh masuk dalam industri apabila tak ada projek macam ni. Tapi itulah saya cuba bertahan kerana minat saya dalam industri hiburan ni. Sebab macam saya cakap tadi, sebab dia sebuah satu pekerjaan yang menyeronokkan. Sebab bukan hanya untuk diri kepuasan diri sendiri, tapi sebenarnya saya memberi kepuasan kepada orang lain juga apabila melihat karya-karya yang dibuat oleh pihak-pihak produksi untuk hiburan. So jadi itu salah satu sumbangan saya lah kepada industri dan juga kepada rakyat. Sebagai production manager kan, kalau production manager yang manage production ni tak ada kerja, yang kru yang bawah ni macam mana? Teruk tak? Teruk lagi lah, teruk lah. Sebab mereka mengharapkan seorang pengurus produksi juga untuk memanggil dia orang bekerja. Bukan hanya kru, begitu juga dengan pelakon. Dia bergantung kepada pihak pengurus tu sendiri. Sebab macam saya cakap tadi, tugas pengurus produksi ni dia bukan hanya dipanggil kau buat kerja kau, tak. Produksi ni lah dia yang akan melihat kerja tu macam mana yang nak dibuat. Pertama sekali ialah kau kena ada tim kau sendiri, kau kena ada kru. Selepas kau dah ada, kau dah lantik semua kru-kru yang terlibat, kau lihat pula pelakon apa yang kau nak panggil yang bersesuaian dengan jalan cerita tu. Jadi kita kena berhubung, kena gerak berhubung dengan mereka. Maknanya kalau PM pun dah teruk, kalau yang lain pun kan. So ada tak orang telefon ke tanya macam mana? Ada, bukan tak ada. Ramai juga yang tanya, bang ada tak projek bang, macam mana ada projek yang akan datang pula. Bukan hanya kru. Tok.
pihak catering pun tanya. Ya. Yang kita Kalau panggil dia luar, shooting itu kan ada melibatkan makan. So maknanya Diorang pun tukar juga. diorang pun sakit juga, tak ada projek. So sekarang ni soalan kepada I lah, Amy kan. Ya, saya. Bertahan atau ubah haluan? Alhamdulillah saya bertahan. Nak bertahan lagi? Saya bertahan. Nak teruskan perjuangan Saya, ini? ya, betul. Sanggup lalu? Susah, senang? Sanggup. Pasal apa? Sebab saya Paling cakap penting minat. lah pasal apa? Saya minat sebab Minat tak makan pun tak apa? jiwa saya memang jiwa seni. Seni ya? Saya sebenarnya kalau nak ikutkan sebelum saya masuk industri, di zaman sekolah pun saya dah mengikuti bidang industri ni, contoh dalam segi budaya dengan kerajaan negeri sebagai artis budaya waktu itu. Okay, memang dah. Memang dah ada jiwa tu, pergi ke luar negara, buat persembahan di luar negara itu, dan bersama dengan Nur Zahid Idris, Siti Nurhaliza di Albert Hall London. Pernah itu yang terakhir lah saya pernah perform. Sekarang So, ni I punya keputusan adalah bertahan dan teruskan dalam bidang ni kan. Ya, Jadi apa harapan kepada kerajaan? Saya harap kerajaan buka mata lah, memberi lagi peluang dengan mudah kepada pihak-pihak industri ini. Bukan hanya kepada pihak stesen, sepatutnya dia kena panggil penerbit-penerbit yang ada sekarang ni untuk berbincang secara depan-depan dan memberikan projek itu secara terus. Kan supaya tak adalah masalah macam kroni-kroni. Kadang-kadang walaupun dia melalui pihak stesen, kena masuk pitching dan sebagainya, kroni itu tetap ada. So buka lagi peluang yang lebih besar, lebih ramai kita dapat peluang kerja. Sebab kalau sekarang kita tahu pihak RTM yang kerajaan bantu untuk berikan dana yang besar untuk dia orang memberikan DKD dan sebagainya, itu tak cukup sebab dia tertumpu kepada satu kelompok sahaja, yang mana production yang baru ni, yang baru nak bekerja ataupun baru nak memulakan perniagaan, mereka pun perlukan suntikan modal dan sebagainya. Memang kita tahu ada DKT yang dikeluarkan oleh Finas, kita tahu, tetapi untuk memohon daripada pihak Finas itu pun bukan satu perkara yang mudah. Sebenarnya kena cukup syarat. Yang syarat yang saya sedia maklum untuk DKD ni, mereka mesti mempunyai background yang pernah menghasilkan karya yang ada. So yang mana yang sebelum ni tak ada, so jadi mereka ni agak sukar untuk dapatkan modal tersebut, melainkan kena ada modal sendiri. Dan masalah kita pula ialah apabila modal tu dah dikeluarkan, kita belum ada jaminan sama ada karya itu boleh dibeli, boleh dijual kepada mana-mana stesen ataupun panggung wayang itu sendiri. Sebab ialah kita ada sekatan daripada pihak pihak penapisan pula selepas itu. So jadi halangan terlalu banyak. So apa kata saya mengharapkan pihak kerajaan memberikan ruang atau mempermudahkan lagi suatu karya itu dibuat, diberikan peluang kepada pihak produksi dengan projek-projek yang mungkin boleh kata orang dapatkan loan ataupun bon kerajaan, dana yang secara terus macam tu. Sebab kita tahu mana-mana agensi pun kadang-kadang ada yang tak telus. Kita faham, walaupun kita dah banyak kali memohon, kita banyak kali bertanya, jawapan tetap sama daripada belas tahun saya rasa yang saya berada dalam industri pun jawapan tetap sama. Prosedur, tetapi yang kita tengok yang diambil tu pula tetap produksi yang sama saja. Peluang kepada yang lain tu tak ada, tak banyak. Maknanya sekarang ni kerajaan kena wujudkan lebih banyak peluang. Ya, betul. Dan bila syarikat dapat projek, adalah peluang pekerjaan kepada kru dan production manager, artis dan sebagainya. Betul. Dan memang hari ni hakikatnya kita telah kenal pasti bahawa sampai hari ni RTM tidak lagi keluar perolehan, belum ada lagi. Ini dah bulan 9 dan kita mengharapkan bulan ini akan adalah pengumuman daripada pihak RTM. So adalah syarikat yang akan dapat projek dan Amy akan dapat peluang pekerjaan. So ini usaha kita, sebab tu kita datang
Satunya memang kita nak tengok keadaan yang sebenarnya, nak sembang dan memberi bantuan. Tetapi bantuan yang orang kata one off ini tidak dapat bantu lama. Maknanya mungkin bulan ini adalah lega sikit. Tapi yang paling penting sekarang ni, bila kita kenal pasti kelompok yang ni, kerajaan melihat memang betul akar umbi ni sedang bermasalah dan masih tak ada peluang pekerjaan. Jadi kerajaan buat sesuatu segera. So terima kasih Ami. Terima kasih banyak bersama dengan podcast Masuk Angin Keluar Asap. Nanti kita akan bersiaran, kita akan siar, nanti tengoklah. So, terima kasih banyak Ami ya. Terima kasih itu. Jadi dapat saya bayangkan dan saya gambarkan dalam suasana ramainya penggiat industri kreatif. Sebenarnya mereka sangat suka, sayang dan memang enjoy pekerjaan dia. Sebab tu mereka sanggup untuk bertahan walaupun sengsara, walaupun sakit, walaupun pedih, walaupun perit, dalam keadaan sekarang yang majoritinya sedang menunggu peluang pekerjaan. So bagi saya lah, saya menghormati keputusan dia, kerana bagi saya kehidupan ni adalah pilihan. Kehidupan ada pilihan, sebab saya tengok kawan-kawan saya ada yang dah tak bertahan. Kan? Ada yang telah cuba mencari peluang pekerjaan yang lain. Kerana kalau orang kata setiap bulan terpaksa pakai reserve, lama-lama habis duit dia kan. Dan saya tanya dengan tadi, Saimi tadi, saya kata keadaan sekarang ni teruk ke? Kan? Keadaan sekarang teruk ke? Dia kata macam ni lah. Sebenarnya apa yang berlaku pada tahun 2020 masa kita PKP dulu, pada waktu tu yalah, bila COVID sebagai pandemik satu dunia, memang kesan dia sangat besar. Jadi pada waktu itu duit-duit simpanan semua dah diguna pakai. Dia kata setahun dia tak ada kerja, jadi simpanan dia dah habis. KWSP dia pun dikeluarkan, diguna pakai untuk survival selama 1 tahun. Jadi itu COVID, post COVID kan. So sekarang ni setelah dah tak ada COVID, kesan dia masih ada. Jadi bila sekarang berlaku perkara yang sama, peluang pekerjaan agak sukar nak dapat. Jadi duit dah memang habis dah dulu. Sekarang ni nak hidup macam mana? Itu saya kata kau kena fikir untuk buat sesuatu, cari kerja lain. Tak boleh dia kata saya nak juga. Bermakna sekarang ni dia berusaha. Dia berusaha untuk terus survive dengan melakukan kerja-kerja freelance ataupun kerja-kerja part time sementara dapat peluang pekerjaan itu. Kan? Jadi bila saya interview dia, saya temu buat. Jelah bagi saya kalau di Kuala Lumpur ni lah, kalau pendapatan 3,000 ni miskin lagi. 3,000 miskin. Memang pendapatan tu tidak, orang kata mungkin cukup-cukup ataupun kadang-kadang tergelincir, miss soru. Kan? Jadi bila keadaan macam tu, yang biasanya contohnya kita penggiat industri kreatif ni, selalunya kita ada job back to back. Ataupun contohlah saya beritahu, keadaan saya sendirilah, dan mungkin ramai lagi penggiat industri kreatif yang lain. 1 tahun kita ada 12 bulan. 12 bulan. Kita bagikan 2. 6 bulan pertama dan 6 bulan kedua. 6 bulan pertama tu proses melobi ataupun proses menyediakan proposal, proses untuk submission dan sebagainya. Proses mengenal pasti projek-projek. 6 bulan. 6 bulan kedua tu barulah kita akan dapat pekerjaan. Dan kadang-kadang melangkaui setahun. Tahun depan baru ada projek, mungkin bulan 1, bulan 2. Jadi prosesnya macam itulah. Bermakna banyak masanya kita menguruskan untuk mencari projek. Bila dapat projek barulah kita buat. Kadang-kadang kita susun adalah back to back. Dulu jadual saya di papan putih tu, boleh tanya budak-budak saya ni, jadual di papan putih tu penuh. Penuh dengan tarikh mulakan penggambaran, tarikh nak kena hantar, master bila, nak tayang bila. Jadi susunan itu bila kita tengok cantik je. Wah.
Kan bila kawan-kawan datang pejabat pun tengok, oh cantik jadual. Kan menarik ni, kan banyak job. Tapi tahun ni dah bulan 9, masih nak tulis kat papan putih tu, tak ada benda nak tulis. Kan tak tahu bila nak ada orang kata projek untuk kita buat. Jadi kalau Aimi pun merasakan macam tu, dia pun tak dapat peluang pekerjaan, disebabkan orang-orang macam saya, macam penerbit ataupun syarikat penerbitan yang lain pun, kita tak ada projek. Macam mana kita nak wujudkan peluang pekerjaannya? Yang ni sekarang berlaku, kan? Dan macam saya katalah, apabila orang-orang industri ni kebanyakan freelancer, dia tak ada gaji bulan. Dia tak ada gaji bulan. Maka bila ada projek, itulah duit dia. Kan? Kalau contohnya bulan 2 last projek dia, sebuah telemovie. Contohlah paling banyak pun satu telemovie ni production manager akan dapat paling banyak 5,000. Paling banyak. Biasa dalam 3,500 ke 4,000. So, katakanlah dia dapat 5,000. Bulan 2 itu. Sekarang dah bulan 9. Kan 5,000 tu boleh tahan berapa lama? Kalau biasa-biasa dulu kita mungkin yalah setiap bulan akan ada peluang pekerjaan. Sebab kalau kata macam Aimi tadi, dia dah 10 tahun berada dalam industri. Dan dia kata boleh survive sebab apa? Sebab sepanjang 10 tahun ni ada job back to back. Walaupun mereka tidak mewah, tidak kaya, tetapi mereka boleh survive. Ini yang kita cakap sekarang ni soal survival. Kita bukan nak kaya, ataupun lebih kepada kita bukan nak minta sedekah kepada sesiapa. Kan saya faham situasi I tadi. Saya bila sembang dengan dia, dengar cerita dia, dan keadaan yang sama, saya kira kalau dalam sebuah production manager tu adalah jawatan yang besar tau. Dia mengurus sebuah produksi. Jadi kalau production manager dah 7 bulan tak ada kerja, dan ini sangat kritikal kerana di bawah dia ada jawatan-jawatan lain lagi. Contohnya kru. Kalau production manager tak ada kerja, maka tim dia mungkin juga dia punya director, assistant director, dia punya konti, dia punya art director, dia punya prop man, prop master, wardrobe, apa lagi, makeup artist, runner, technical crew. Bermakna ni semua pun tak ada job. Sebab apa? Production manager tak ada kerja. Dan syarikat penerbitan ataupun penerbit tak ada projek nak diberi kepada production manager. Nampak? So ini domino effect kan, apa yang berlaku hari ini. Jadi sebagai penerbit ataupun sebagai Persatuan Penerbit Televisyen Malaysia lah, macam saya sebagai presiden, memang saya dah menyuarakan isu-isu ni kan, tapi saya tengok bukan saja industri kita berhadapan dengan situasi macam ni, industri-industri lain juga. Tetapi maksudnya atas kepentingan saya dan kepentingan industri, maka saya telah menyuarakan isu-isu ni kan. Saya harap adalah penyelesaian dalam masa yang terdekat. Sebab tu untuk penyelesaian jangka pendek, walaupun tidak sangat orang kata boleh membantu menyelesaikan masalah mereka yang tak ada kerja ni, tapi sedikit sumbangan itu mungkin meringankan. Sebab tu hari ni bila saya pergi, saya cerita, kita tahu duit yang kita bagi ni bukan boleh menyelesaikan keseluruhan masalah dia, tetapi kami nak bagi tahu semangat solidariti kami kepada anak-anak seni ni begitu menebal. Walaupun kami sendiri pun tak ada. Maksudnya kami sendiri masih menunggu peluang pekerjaan atau menunggu projek-projek, tapi atas rasa tanggungjawab dan simpati sebagai majikan atau sebagai ketua dalam industri, maka kita hulurkan setakat yang termampu. Sebab tu saya secara konsisten lah, saya sampai ada yang berkecil hati dan marah dengan saya, pegawai kerajaan, apabila saya membangkitkan isu-isu ni. Saya tak marah pegawai kerajaan pun, saya tak pernah mempersoalkan sesiapa pun dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka. Saya tak pernah soal. Cuma saya bangkitkan isu dia
yang mana saya tahu keadaan ini perlukan tindakan segera. Keadaan ini perlu satu orang kata keputusan yang memberi kebaikan kepada industri. Contoh macam saya katalah, kalau ada sesuatu yang dapat dilakukan dengan isu yang berlaku ni, kita dapat peluang pekerjaan dalam masa yang terdekat ni, maka ramai orang ataupun ramai anak seni yang dapat peluang pekerjaan itu. So sebenarnya soal survival dia sekarang ni. Kan bukan soal dapat banyak kan, tapi dapat untuk survive. Mereka yang ada tanggungjawab, yang mana perlu menyara keluarga kan. Dan bila kita keluar jumpa orang yang memerlukan, masa tu baru kita rasa. Baru kita rasa betapa kita duduk di atas ni, kalau kita tak turun ke bawah, takkan rasa. Jadi kita haraplah yang berhormat menteri ke siapa-siapa yang besar-besar pangkat-pangkat tu kan, ambil peduli lah. Ambil peduli kerana rata-ratanya dalam keadaan terkesan. Kita baca, kita dengar, kita nak bantu pun kita pun teruk kan. Tapi itu saya kata tadi, sedikit tetapi ada inisiatif untuk melakukan sesuatu walaupun kecil. Kalau ramai orang berfikiran macam tu, maka kita boleh membantu. Sebab tu saya kata berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ini falsafah ini. Prinsip ini kita kena pegang, barulah kita boleh saling membantu. Hari ini dia susah, belum tahu besok kita tak susah kan. Mungkin hari ini kita senang sikit lah. Kita boleh makan lagi, boleh bayar sewa rumah, boleh bayar duit kereta, kita ada duit simpanan yang banyak. Tapi mereka yang dah tak mampu dah. Tadi saya dengar lah ada cerita daripada seorang sahabat ni, katakan ada seorang makeup artist dah bercakap di media sosial, dah terlampau tertekan sehingga sanggup mengambil nyawanya. Tahu dia bercerita, dia bercakap bahawa kalaulah teruk-teruk tolok dia nak itu satu benda yang saya nak sebut pun saya rasa macam sangat-sangat berdosa lah kalau saya nak. Dan tapi dalam keadaan tertekan, manusia depression kan, tak ada kerja, tak ada duit dan rasa macam tak ada masa depan dan sebagainya, dan manusia sanggup buat apa saja. Sebab tu saya cuba. Sebab tu saya kata sejauh mana kita mampu membantu satu sama lain bergantung kepada sikap kita sendiri. Sikap kita, contohnya yang berkemampuan, syarikat-syarikat besar yang ada sumber lagi, maksudnya ada projek dan sebagainya, mereka inilah saya harap dapat menyalurkan sumbangan kepada tabung anak seni yang diusahakan oleh Persatuan Penerbit Televisyen Malaysia. Jadi selepas saya pergi jumpa Aimi tadi di Pansapuri Zam, Pansapuri Bandar Tasik Selatan, saya terus ke Cyberjaya. Ini pun dua kita punya orang industri yang awal kita dapat senarai nama tu. Jadi hari ni memang kita pergi ke dua rumah lah yang sempat saya pergi. So kita pergi jumpa Puan Ainina Sahal. Puan Ainina Sahal ni seorang penulis skrip. Ini lagi cerita sedih. Okey, Puan Ainina katanya seorang penulis skrip sejak 2010 jadi penulis skrip. So dah berapa banyak dah karya yang disiarkan? Oh, banyak, tak terkira. Agak rasanya lebih daripada 30 karya. Okey. So maknanya memang seorang penulis yang prolific lah. Ya. Last karya ni? Last karya Memintas Al-Qadar dekat RTM tahun lepas. Jamil Muttalib Al-Kafi Sinan Bahad. Ya, sempena bulan Ramadan. Alhamdulillah. Jadi itu last. Ya, lepas last. Tak ada job lagi sebab sakit. Ya. So sekarang ni sedang mengidap sakit apa? Saya mengidapi penyakit breast cancer tahap 4
Sekarang ni dah stop kemo, dah semua perubatan dah tak ada dah. Doktor cuma kata makan ubat je lah untuk menahan sakit. Itu yang saya lalu sekarang. Dan keadaan saya pun sekarang ni dengan keadaan anak saya yang sakit. Anak adalah punca. Ya, punca pendapatan rezeki saya. Sekarang ni dah masuk ke rehab, dah tak ada punca lagi lah. Orang kata duk menunggu je lah kan. So maknanya anak pun kena stroke kan, masuk rehab. Ya. Anak masih lagi sedang berjuang untuk sembuh kan. Ya. Mak kena kanser tahap 4. Ini di rumah adik Ni saya sedang tumpang rumah adik lah sebab suami saya dah meninggal. Jadi adik saya tak benarkan saya tinggal seorang lah di rumah. Sebab dalam keadaan saya yang sakit ni, dia tak benarkan lah saya tinggal, dia orang nak jaga saya. So saya terimalah. Okey, alhamdulillah. Sebab ada keluarga terdekat lagi masih. Nasib baik. Jadi kita sebagai pengkarya ataupun anak seni ni dah sakit macam ni susah kan? Puan? Ya, betul. Sekarang ni masalahnya bila saya sakit, job memang tak dapat lah. Tak ada siapa yang nak hire orang penyakit. Dia orang takut job saya tak dapat diteruskan. Tapi sebelum yang saya buat yang memintas Al-Qadar ni pun ada 2-3 skrip saya dah buat. Masa tu saya dalam keadaan sakit juga. Siap juga kan. Siap juga, saya siap ikut tempoh dia lah. Kan, sebab apa yang kita ni sebagai penulis kena bertanggungjawab pada deadline yang kita dapat lah kan. So saya tak naklah menghampakan harapan penerbit dengan pengarah. Sebab kita setiap skrip tu ada deadline dia. Saya tak nampak isu orang tak nak ambil Puan Aina, sebab sekarang ni penerbit pun tak ada kerja sebenarnya. Itu hakikat yang sebenar lah kan. Memang saya baca pun hakikat dia, orang tak ada job sekarang ni. Kan, so kalau ada job tu saya rasa orang nak cari penulis skrip kan, tambah-tambah penulis skrip yang boleh menghasilkan karya yang baik kan. Ya. Jadi dalam keadaan sekarang ni peluang pekerjaan sukar, ramai anak-anak seni terkesan dengan Ya, betul, sangat-sangat terkesan. Saya pun tak tahulah. kan. Tu saya ambil masa untuk berehat, memulihkan diri saya dan insya-Allah kalau keadaan saya sihat, saya next year saya akan start balik menulis. So kalau soalan saya lah, bertahan atau ubah haluan tu maksudnya? Saya lebih rela bertahan daripada ubah haluan. Sebab apa? Kalau ubah haluan saya tak tahu apa yang saya nak buat. Kan? Sebab itu karya tu adalah jiwa saya. Ya. Saya suka berkarya. Kan? Lepas tu saya suka karya tu ditonton oleh orang ramai dan kita nak mengajar penonton semua tu. Sebab daripada karya tu lah kita dapat berbicara dengan penonton sebenarnya. Yalah, bila kita menghasilkan satu karya tu, karya kita juga menjadi satu ibadah kepada kita kalau kita buat cerita baik-baik kan. So itu orang kata sumbangan kita kepada bangsa, agama dan negara, betul tak kan? Betul. Bukan tulis sekadar nak duit, betul tak? kan? Tak, saya punya prinsip bukan tulis nak duit. Saya punya prinsip lebih suka mengajak orang menonton cerita-cerita yang baik. Seperti Cik Zabi ni kata, buat cerita yang baik untuk orang yang baik. Ya. Saya nak tanyalah Puan, dalam keadaan sekarang lah cabaran begitu hebatlah ujian Allah kan, dengan sakit kanser tahap 4, anak kena stroke, suami meninggal. So macam mana boleh kuat bertahan lagi? Sebab saya dah redha. Saya serahkan pada Allah, saya redha, saya kata apa yang Allah beri saya terima. Keredaan itulah yang penting sebenarnya untuk kita terima hakikat. Kalau tak redha memang saya tak boleh accept semua ni. Saya tengok kuat kan? Walaupun jauh di sudut hati bahu yang memikul kan, dengan kanser dan sebagainya. Saya nampak tu sebab bila kita bercakap ni kita mendapat rasa kan, kalau orang yang orang kata dah hilang semangat tu, dia down sangat, dia mungkin tak boleh nak bersiaran, nak berkomunikasi pun takkan ada kan, sebab dia dah rasa kemurungan itu kan. Tapi alhamdulillah, maknanya saya doakanlah Puan kuat, terus bersemangat dan dapat melawan penyakit dan ujian ini. Amin. Dan mungkin dapat berkarya kembali selepas ini kan, sebab kita perlukan penulis skrip yang pengisiannya macam ni. Sebab bagi saya, bila kita melaluinya, kita tulis tu dengan penuh perasaan dan perkongsian kita tu sampai dekat orang lain kan. Lepas ni kena tulis satu cerita bagi kat saya nak sangat karya ni. Mungkin saya tak tahu cerita apa, tapi saya suka cerita kemanusiaan. Mana apa yang berlaku pada Puan ini mungkin jadi satu
pengejaran kepada kita kan, untuk sama-sama kita pertonton kepada masyarakat. Sekarang ni saya yang apa dalam fikiran saya nak tulis tentang kanser, apa yang berlaku pada diri saya. Kadang-kadang sebenarnya ramai orang mengidap kanser. Kadang-kadang diorang tak tahu, diorang cepat down. Yang penting adalah semangat pada dalam diri kita. Sebab tu bila diorang kata, buatlah cerita tentang kanser, kau macam mana hadapi, sekurang-kurangnya orang di luar sana boleh. Sebab kadang-kadang bila saya tulis dalam Facebook, ramai yang tanya saya, Kak, macam mana akak hadapi semua ni? Jadi saya rasa kisah tentang kanser ni belum ada yang tertera sangat lah. Jadi saya rasa kisah kanser ni saya akan, InsyaAllah saya akan ketengahkan. Saya nak. Saya dah booking siap-siap. Bukan Anwar, siap. Saya booking. Anwar lepas tu. So jadi Kak, apa harapan Kak lah? Apa harapan Puan kepada kerajaan hari ni lah, dalam keadaan kita anak seni yang tak ada peluang pekerjaan, kurang peluang pekerjaan, dan juga ramai yang dah terkesan, ada tak bayar rumah, ada yang kereta kena tarik, ada yang tak ada duit nak makan pun ada kan. Jadi keadaan ini tak macam yang sebelum-sebelum ni lah. Kali ni kita rasa macam sukar. Puan sendiri pun saya fikir bila baca kawan-kawan punya tulisan di Facebook kan, Jamil Muttalib dan sebagainya, so bermakna besar isu kita ni serius. Betul. So apa harapan? Bagi saya, harapan saya pada kerajaan adalah membuka lagi peluang-peluang penerbitan, peluang-peluang cerita untuk penulis-penulis berkarya, more pada cerita-cerita apa yang berlaku pada rakyat sekarang, apa yang berlaku pada kita sekarang. Kita tak naklah cerita-cerita yang balik-balik benda yang sama. Seronok tapi hakikatnya sebenarnya tak kan. Kita nak cerita tu betul-betul cerita yang hakiki sekarang. Sebenarnya reality. Ya, yang reality, macam cerita Korea semua reality. Walaupun ni sepatutnya kerajaan kena beri peluang pada kita untuk menulis karya-karya macam tu yang lebih bagus. Bukan kita kena hendak ikut novel, ikut apa. Sebab bila saya pergi pitching, diorang lebih suka pada cerita novel-novel, cerita cinta. Kadang-kadang diorang kata, oh saya tak suka cerita ni. Jadi penulis tak boleh berkarya terhad sepenuhnya. Jadi penulis terhad. Penulis, oh tak boleh ni, tak boleh ni. Jadi saya harap kerajaan membuka peluang untuk semua pengkarya-pengkarya mengeluarkan hasil-hasil idea diorang. Cerita sekarang, cerita rakyat yang susah, betul-betul susah. Bukan cerita yang kita gambarkan, oh rumah besar ni semua besar. Pada hakikatnya Malaysia bukan macam tu. Hidup kita senang susah. Patutnya kerajaan kena beri peluang seluas-luasnya untuk pengkarya mengeluarkan cerita-cerita yang lebih baik daripada itu. Bukanlah nak cerita rumah kaya, rumah besar ni semua apa orang kata mimpi di siang hari. Jadi kita sebenarnya cerita realiti kita sebenarnya tak ada. Kesusahan kita tak ada. Kalau kita cakap orang susah, kadang orang tu duduk flat pun tak nak tunjuk flat sangat. Tunjuklah rumah kaya-kaya. Sebenarnya kita tak boleh macam tu. Kan? Kalau duduk Kuala Lumpur ni, rumah flat ni kira miskin lah. Miskin tegar dah teruk lah. Lagi satu, kadang-kadang kita terhad nak berlakon dalam kereta api tak boleh, nak berlakon dalam kapal terbang tak boleh, nak pakai teksi tak boleh. Saya pernah buat cerita pasal orang tu bawa teksi. Oh tak boleh bawa teksi. Saya kata macam mana? Pada hakikatnya kerja orang tu memang bawa teksi. Kenapa tak boleh? Kadang-kadang producer pun macam tu kata, oh saya tak nak bawa teksi. Jadi masalahnya penulis tak boleh nak berkarya sepenuhnya. Penulis kena ikut producer. Producer kata macam ni. Okey, sekarang ni harapan saya lah, bagilah penulis ni berkarya sepenuhnya. Seadil-adilnya ikut idea dia, jangan ikut idea penerbit ke, jangan ikut ni. Sebab penulis ni idea dia banyak. Sangat-sangat banyak idea dia. Saya kadang-kadang kecewa juga bila kita lahirkan cerita macam ni, oh tak nak. Saya pernah bawa cerita yang kisah true story. Tapi diorang tak nak. Kadang-kadang macam cerita kadang-kadang kita baca dalam surat khabar, kisah budak ni hilang kerana diculik bunian. Tapi pihak TV tak nak. Dia kata karut. Sebenarnya cerita tu benar. Saya pernah bawa cerita tu tapi tak dibenarkan kita cerita. banyak birokrasi ni. Red tape dia banyak. Sepatutnya kita kena keluarkan cerita tu. Idea-idea sebab kita ni baca dalam surat khabar. Bila kita baca dalam surat khabar, why not kita jadikan cerita tu reality kan? Itu yang saya kata, kenapa pihak penerbit ni ada had dia. Kalau novel stesen je TV tu sebenarnya. Stesen TV. Stesen yang tentu. Kalau novel tu streamer je.
Aduh, kan. Pening kepala rasanya. Tak apalah, harapan kita ada kerajaan melihat untuk bantu kita menambah orang kata dana untuk kita berkarya. Ya, Peluang betul. pekerjaan itu ada apabila kerajaan bagi peruntukan. Ya, betul. Kan kita dapat maklum baru ni RTM punya peruntukan tak banyak. Jadi ada backlog daripada tahun-tahun yang sebelum ni, yang masa Covid tu mereka terpaksa beli program-program yang dah siap tu kan. Ya. Ada yang kontrak yang tak siap lagi sebagainya. Jadi duit yang ada tu jadi kecil. Jadi perolehan bertambah kecil. Betul. So insya-Allah lah kita akan dengan temu bual ni kita akan gunakan untuk kita dapatkan pandangan daripada industri dan kemudian bawa kepada pihak kerajaan untuk bantu industri. So harap Puan tabah atas ujian Allah ni, insya-Allah semoga dipermudahkan urusan. Amin. Ada sumbangan sikit daripada tabung anak seni daripada Persatuan Penerbit Televisyen Malaysia. Okey. Diharap dapat meringankan beban lah. Terima kasih banyak-banyak. Okay. Doakan kami juga. Kami pun tak ada rezeki ni. Cik Anwar pun dengan saya, kami buat kerja sukarela ni. Amin. Moga-moga ada rezeki kalian semua. Kesian adik-adik ni yang ni. Kan? Okay. Bayangkanlah berumur 57 tahun, terlibat dalam industri sejak 2010 sebagai penulis skrip. Dia kata banyak dah hasil-hasil penulisan dia yang telah ditayangkan. Last kali tahun lepas sebuah telemovie apa tadi Zam? Lailatul Qadar apa? Lupa dah tajuk dia apa, tapi last kali tahun lepas sebuah telemovie dia. Lepas tu dah tak ada dan dia sakit. Yang paling saya rasa sangat-sangat terharu dan sangat tersentuh perasaan saya lah. Saya sangat hibur dan sedih kerana beliau sekarang ni mengidap kanser tahap 4. Kanser payudara tahap 4. Kan, tak cukup lagi dengan ujian itu. Beliau baru saja kehilangan suami 2 bulan lepas. Suami dia kena heart attack, meninggal. Dia dah kanser tahap 4. Kan, suami baru meninggal. Dan dia bergantung kepada anak dia. Anak dia berniaga. Anak dia pula kena stroke. Sekarang ni sedang di hospital, dirawat di hospital untuk pulihkan keadaan dia. Jadi dia hilang tempat bergantung, dia hilang sumber pendapatan, dia hilang tempat mengadu ke anak dia. Dan hari ni saya pergi Cyberjaya tadi, beliau menumpang di rumah adik dia. Adik dia kata jangan lagi duduk rumah dia di Kajang. Akak jangan duduk di rumah lagi, duduk dengan saya. Kerana kanser tahap 4 yang tidak lagi buat kemo lagi. Doktor dah tak suruh buat kemo. Doktor kata makan ubat, tahan sakit saja. Korang bayangkan situasi Puan Ainina tadi macam mana. Saya boleh bayangkan. Tapi bila saya bercakap dengan dia, beliau begitu bersemangat. Saya macam tak percaya korang. Betul, saya down tadi bila bercakap dengan dia. Saya yang down, bukan dia. Kan? Dia yang sakit, yang diuji berbagai-bagai ujian, dia begitu bertenaga cakap. Kan? Saya down. Saya rasa macam, saya tanya dia, Puan, macam mana Puan boleh kuat macam ni? Saya belum tahu lagi. Kan? Bila dengar dia bercakap, cara dia bercerita, very positif. Kan? Dia kata dengan saya, terima ketentuan Allah. Redha apa yang berlaku, dia kata. Redha. Apabila kita redha, kita tenang, dia kata. Jadi kepada anak-anak seni, ambil iktibar lah. Saya kira pengajaran ataupun hikmah saya hari ini pergi kepada Puan Ainina tu telah mendapat semangat, suntikan semangat
daripada dia. Kan? Redha. Berusaha. Ini yang saya fikir boleh kita contohi. Kan? Belum tentu korang ataupun saya mampu untuk melalui apa yang dia lalui. Kan? Macam saya katalah, saya bila jumpa orang ni, saya cuba untuk tidak orang kata melemahkan semangat dia. Kan? Saya cuba bercakap dengan nada yang taklah, maknanya kita tak naklah tunjuk bahawa kita ni sihat, kita bercakap jadi kita relax kan. Tapi dia bercakap dengan saya. Jadi bila sembang dengan dia, soalan yang sama yang saya tanya, bertahan atau ubah haluan? Kan? Bayangkan kanser tahap 4, kehilangan suami, anak kena stroke, kan? Bergantung dengan ubat dia sekarang, ubat tahan sakit. Bayangkan dia masih lagi, orang kata, mampu untuk, saya akan teruskan perjuangan saya dalam industri kreatif ini. Kan? Bila saya sihat, saya nak tulis cerita tentang diri saya. Saya kata saya booking cerita tu. Saya nak cerita dengan korang betapa kuatnya semangat Puan Ainina ni. Jadi kita sebagai manusia yang orang kata masih sihat, tak adalah sakit kritikal macam dia. Kalau Allah uji kita, yang sikit-sikit tu redha. Kan? Jadi apa yang saya beritahu tadi, dia nak tulis cerita. Dan saya mendoakan dia cepat sembuh, cepat sihat ataupun ada kekuatan untuk menulis. Dan saya booking dah. Saya kata next skrip dia saya yang nak. Kan dia kata nak menulis tentang kisah dia. Saya kira sangat menarik sebab dia bercakap, dia cakap dengan saya macam ni, dia kata, kita masalah kat Malaysia ni jarang ataupun kurang skrip-skrip berdasarkan kisah benar. Dia meluahkan kekecewaan dia kerana stesen TV nak adaptasi novel lah, nak itu, nak ini, yang bagi dia cuba cari sesuatu yang kisah yang benar, menyentuh perasaan. Jangan nak cerita orang kaya saja. Dia cakap tadi, kita kena cerita tentang kehidupan realitinya. Apa yang berlaku dalam masyarakat kita? Apa yang berlaku kepada pejuang-pejuang kanser? Mana cerita-cerita macam tu? Betul tak? Mana cerita-cerita yang boleh memberi inspirasi, memberi semangat, menonjolkan semangat wajah seorang wanita pejuang kanser. Kan, tapi itu saya kata saya dah booking. Saya dah booking dah cerita dia. Saya harap dia akan tulis cerita tu dengan sepenuh jiwa dia. Dan saya dapat naskah itu dipersembahkan kepada stesen TV untuk diterima dan kemudiannya diterbitkan sebuah drama tentang perjuangan seorang pesakit kanser payudara. Maksud saya inilah realitinya industri kreatif. Orang mungkin fikir glamour, nampak artis tu pakai rumah mewah dan sebagainya. Bukan semua yang ada pendapatan yang tinggi boleh hidup mewah, tapi majoritinya penggiat industri kreatif televisyen ni majoritinya masih lagi kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Sekarang ni dah tak ada benda nak kais. Ni lebih kritikal. Kan, insyaAllah dalam masa beberapa hari ni saya pun telah menjadualkan bersama dengan Setiausaha Kerja Persatuan Penerbit Televisyen Malaysia, Cik Zam kita, dan Setiausaha Kehormat Persatuan Penerbit Televisyen Malaysia, Saudara Anwar, untuk kami turun memberi sumbangan dan cuba untuk
mengangkat isu ni untuk mencari penyelesaian. Kita masih lagi menunggu, contohnya kepada penerbit ahli saya, Persatuan Penerbit Televisyen Malaysia, kita masih menunggu keputusan perolehan rancangan di ATM. InsyaAllah katanya dalam bulan ni akan adalah lebih kurang 50 buah syarikat yang akan dipilih, dan saya fikir akan ada 50 skrip ataupun 50 penulis skrip akan dapat mencari makan, ada income kat situ, dan juga kru-kru di belakang tabir akan dapat pekerjaan. Itu di peringkat jangka pendek ni lah, dan saya harap di jangka panjangnya akan ada perancangan supaya apa yang berlaku tahun ini tak lagi berlaku tahun depan, sebab difahamkan peruntukan berkurangan akibat daripada backlog. Ada banyak projek-projek daripada zaman COVID dulu, tahun 2020 sampai sekarang di carry forward, dan peruntukan tu dipakai untuk pembelian program yang telah siap. So ini semua masalah lalu dibawa ke sekarang, dan kemudiannya hari ini semua dah jadi jam. Kita nampak di ATM pun banyak ulang siar dan sebagainya, dan kita faham pegawai-pegawai kerajaan ni mereka cuba membantu, tapi bukan semua perkara mereka boleh buat sebab ada prosedur dan sebagainya. Dan kita haraplah kepada pihak kerajaan, terutama yang berhormat Menteri Saudara Fahmi Fadzil, dapat melakukan satu tindakan segera, proaktif kepada isu yang dihadapi ini. Mungkin dapat kita selesaikan segera dalam masa terdekat ni, insyaAllah. Diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri, kata nak panggil Meta, nak panggil TikTok, mungkin nak dilesenkan perniagaan mereka. Sebab kalau kita tengok di media sosial, semua yang buat konten di media sosial tak kena lesen, tak kena cukai. Tapi untuk kita orang buat program TV, semua kita kena. Kita kena lesen, setiap tahun kena renew lesen Finas. Syarikat Sdn Bhd kena audit setiap tahun, kena bayar company secretary. Lesen kewangan juga kena renew kalau dah mati. Dan yang paling tak boleh lari adalah LHDN. Income tax kena bayar. So bermakna kami perlu bayar semua benda ni yang kerajaan telah kuat kuasakan. Tetapi di media sosial, di TikTok, di Facebook, di YouTube, mereka tak kena macam mana kami kena. Jadi mungkinlah kerajaan kena kaji supaya perkara ni dapat diatasi. Dan kemudian yang paling penting, bukan kita nak dengki kepada sesiapa saja yang buat duit di media sosial ataupun di mana-mana platform. Kita tak pernah dengki. Tetapi kita nak kerajaan ada satu sistem yang diguna pakai untuk semua orang, yang adil, sama. Kan? Macam saya katalah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kan? Kalau tak, dia jadi macam ni lah. Kan? Stesen TV kurang pendapatan sebab iklan dia semua dah pergi kat media sosial. Kan? Media sosial buat duit banyak-banyak, tak kena bayar apa-apa. Dan penggiat seni tak ada kerja, marahkan kepada kerajaan. Kerajaan pun tak ada sumber pendapatan kerana banyak dah pergi ke media sosial yang income-nya telah lari keluar. Nampak? So ini semua perkara yang sedang berlaku, dan kita haraplah ada satu peraturan undang-undang yang mana kita berlaku adil kepada rakyat kita. Kan? Ini yang saya cakap ni sekarang berlaku, dan keadaan akan berlarutan. Mungkin anak kita, cucu kita ataupun siapa-siapa saja yang terlibat dalam industri ini akan terkesan. Kalau hari ini kita tak perbaiki ekosistem dia, maka kesannya akan tempiasnya kepada orang lain. Apa yang berlaku kepada P. Ramlee contohnya, saya nak beritahu dalam industri kreatif ni, saya nak beritahu, mungkin orang yang terlibat dalam industri ni, mereka fikir bila kita buat program TV, kan, kita program kita dibayar mahal, lepas tu diulang siar kita dapat duit lagi. Sebenarnya salah. Kan? Kita buat program TV, kita dibayar sekali saja. Kan? Wa imma program tu diulang siar berkali-kali.
di mana-mana. So apa yang kita katakan, apa yang berlaku pada arwah Tan Sri P. Ramlee dulu apabila dia buat filem, apabila karya-karya dia di bawah Shaw Brothers, maka tak dapat apa income. Kan, filem-filem P. Ramlee sampai hari ni, Madu 3 lah, Bujang Lapuk lah, Anakku Sazali lah, macam-macam cerita P. Ramlee yang korang tengok tu, hak ciptanya kepunyaan Shaw Brothers. Dan dia dapat duit setiap kali stesen TV tayang, siar, bayar kat dia royalty. Bayar lisen dia panggil. Bukan royalty, dia bayar lisen untuk disiarkan. Ada kontrak. Dan bukan boleh siar sesuka hati. Ada jumlah tayangan dan berapa ribu kena bayar. Daripada dulu sampai sekarang, P. Ramlee mati dah lebih 50 tahun. Bayangkan pendapatan daripada hasil filem-filem tu. So sama juga. Sebab tu saya, di antara perjuangan saya untuk ada ekosistem yang baik adalah untuk menyelesaikan tentang pemilikan ataupun tentang isu hak ciptanya. Program TV yang kita buat, contohnya saya terbitkan drama sejak tahun 1997 sampai sekarang. Drama-drama tu bukan hak saya lagi, hak stesen TV. Dan stesen TV akan dapat income selagi ada dunia. Dan cross platform, tak kira platform apa. Dan saya hanya boleh tengok, itu program saya tak dapat apa-apa. Jadi inilah perjuangan kita, kerana kita tahu apa yang berlaku kepada P. Ramlee akan berlaku pada kami semua, kerana kami tidak dapat hak cipta tu. Jadi kalau hak cipta tu ada, orang kata, hak kepada kita di bawah undang-undang, maka setiap kali disiarkan stesen TV, kita akan dapat duit tu. Walaupun kau dah mati, walaupun kau dah tua, kan, walaupun kau tak ada kerja pada waktu tu, karya yang kau dimainkan, kau dapat duit. So ini perjuangan saya, sebab saya fikir inilah ekosistem yang sihat, yang baik, kerana pendapatan itu dikongsi. Keadilan tu sangat penting. Hari ni kita bercakap pasal keadilannya. Keadilan tu sangat penting kerana akhirnya kesan perbuatan yang baik itu akan dapat dimanfaatkan sampai bila-bila. Sebab tu hari ni kita kena betulkan supaya masa depan tu lebih baik kepada penggiat industri kreatif. So terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Sally, admin saya yang begitu proaktif, terus bersama setiap kali saya live. Dialah memberi semangat untuk korang semua tap screen sehingga mencapai angka yang sangat memberansangkan hari ni. Right, so itu saja untuk episod Masuk Angin Keluar Asap. Siapa yang belum follow TikTok Masuk Angin Keluar Asap, dan follow juga, subscribe di Masuk Angin Keluar Asap YouTube channel. Right, so tolong promote, tolong like, tolong follow, tolong subscribe supaya ramai lagi dapat manfaat, atau mungkin program ni menjadi program yang dapat orang kata memberi satu kebaikan kepada industri. Right? Terima kasih Wanda, terima kasih semua. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan siaran episod akan datang di podcast Masuk Angin Keluar Asap. Bye-bye. Selamat malam.